Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Rozidah binti Misrun dan bersama saya Fahira Hazirah binti Syarul Azhar dalam Buletin Integriti dan Anti Rasuah. Dilaporkan suatu kejadian rasuah yang melibatkan seorang pejabat awam dan juga pelajar universiti pada Jumaat yang lepas. Video tersebut telah tular di media sosial. Mari kita lihat video tersebut. You dengar tak pasal assignment kita yang kita kena hantar tu? Bila ya? Yang doktor cakap tu Haa. Oh, yang tu hantar minggu depan kan? Oh iya ke? Ada roadblock lah. Roadblock. Macam mana ni? Kita kan ada lesen pun. Itulah macam ni. Pakai mask. Pakai mask dulu. Buka. Assalamualaikum, selamat pagi. Nak pergi mana ni? Waalaikumsalam. Selamat pagi cik. Kami nak keluar makan ni. Ada lesen tak ni? Muka macam budak sekolah je. Ada, tapi tertinggal dekat rumah. Awak biar betul. Mestinya IC saya cek dalam sistem. Sana. Dek, ni dalam sistem awak tak ada lesen ni. Macam mana? Alamak. Sorry encik, kami sebenarnya memang tak ada lesen, tapi kami nak keluar makan. Tak ada orang pula dekat rumah. Tak boleh macam ni. Awak bukan seorang je yang mandu dekat jalan raya. Bahaya keselamatan orang lain. Kalau lepaskan kami sekali ni je boleh? Tak boleh. Saya menjalankan tugas ni, Dek. Kami bayar. Macam ni. Alah, kami masih belajar lagi cik. Sekali je. Tak boleh. Kami bayar RM100. Macam ni ya. Awak masih belajar lagi kan? Okey. Lepas ni jangan buat lagi tau. Saya bagi awak di sini. Jangan buat lagi. Terima kasih cik. Terima kasih cik. Bawa. Terima kasih tau. Terima kasih. Lain kali jangan buat lagi, ingat. Rasuah yang berlaku jelas menunjukkan bahawa bukan hanya pejabat awam sahaja yang terlibat, malah orang awam juga turut serta terjebak dengan aktiviti ini. Oleh itu, apakah tindakan yang perlu dikenakan kepada pelaku rasuah seperti kejadian tersebut? Mari kita lihat pewawancara kami Adnan Naim bersama anggota SPRM dalam menemu bual apakah tindakannya sesuai dikenakan pada mereka. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Adnan Naim melaporkan untuk berita kali ini. Saya mendapat peluang untuk menemu bual salah seorang pegawai SPRM yang mengendali kes rasuah baru-baru ini. Salam tuan. Bolehkah tuan terangkan serba sedikit mengenai rasuah? Menurut SPRM, rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi mereka. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun. Sebagai contoh, kes yang viral baru-baru ini yang melibatkan seorang anggota polis yang menerima rasuah daripada pelajar untuk melepaskan diri mereka daripada kesalahan undang-undang di jalan raya. Pada pandangan tuan, apakah inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk menguatkuasakan akta dan undang-undang anti rasuah di negara kita? Dan sejauh manakah kesan penguatkuasaan tersebut yang dapat kita lihat pada hari ini? Antara inisiatif yang dilakukan oleh SPRM ialah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu daripada 3 strategi SPRM. Pelaksanaan strategi ini berdasarkan peruntukan Undang-Undang Seksyen 7G Akta SPRM 2009 iaitu mendidik orang ramai menentang rasuah, dan Seksyen 7F iaitu mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Fokus utama aktiviti pendidikan ialah menyampaikan maklumat anti rasuah secara berterusan kepada setiap lapisan masyarakat. Seterusnya, meningkatkan kesedaran dan keyakinan masyarakat terhadap usaha pencegahan rasuah di Malaysia. Program dan aktiviti pendidikan ini dilaksanakan di seluruh negara melalui bahagian pendidikan masyarakat SPRM dan unit pendidikan masyarakat SPRM negeri. Keberkesanan program dan aktiviti masyarakat diukur melalui kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah oleh SPRM yang dilaksanakan setiap tahun.
Dapatan kajian ini akan digunakan untuk memperbaiki dan mengukuhkan lagi strategi ini, pendekatan serta inisiatif pendidikan dari semasa ke semasa. Akhir kata, apakah pesanan Tuan kepada masyarakat yang terlibat atau pernah berfikir untuk memberi atau menerima rasuah? Saya mengharap agar masyarakat mempunyai keberanian untuk katakan tidak kepada rasuah dan sanggup melaporkan perbuatan rasuah kepada pegawai-pegawai SPRM. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk temu bual ini. Dan itu sahaja daripada saya. Kembali ke stesen utama. Data statistik daripada 64 responden menunjukkan bahawa Akta dan undang-undang ini dikuatkuasakan untuk mewujudkan hubungan harmoni di antara kerajaan dan juga rakyat dalam usaha mengekang jenayah rasuah. Selain itu, kurangnya sikap moral dalam diri individu itu sendiri menyumbang kepada peningkatan yang drastik bagi kegiatan rasuah dalam setiap tahun. Benar pasti kesan Akta Undang-Undang dan Anti Rasuah, seramai 67.2% daripada 64 responden telah bersetuju bahawa aktiviti rasuah di Malaysia semakin meningkat sejak pandemik bermula. Seterusnya, penguasaan yang telah dilaksanakan tidak memberi impak positif kepada masyarakat telah disokong oleh 45.3% daripada 64 responden. Sebanyak 37.5% bersetuju bahawa Akta dan undang-undang yang telah dikuatkuasakan di Malaysia tidak memberi kesan positif dalam mengekang jenayah rasuah. Seterusnya, sebanyak 32 orang bersetuju bahawa Akta dan undang-undang anti rasuah yang sedia ada amat memuaskan ketika ini. Sekali, 5 cadangan penambahbaikan telah diberikan kepada 64 responden ini. Namun, hanya satu sahaja yang mendapat jumlah paling tertinggi, iaitu memperbaiki sikap penjawat Badan Pencegah Rasuah supaya lebih berintegriti bagi menambah baik Akta dan undang-undang anti rasuah yang sedia ada. Ya, untuk menangani kegiatan rasuah ini tidak hanya tertumpu kepada usaha kerajaan sahaja, malah rakyat juga perlu bersinergi membanteras kerja rasuah ini sehingga ke akarnya dan juga menerapkan nilai-nilai murni kepada pesalah-pesalah rasuah. Pergi ke hulu mengair bertutu, ikan timan masak berlada. Rakyat bersatu bertambah mutu mendukung wawasan pemimpin negara. Sekian daripada kami, Buletin Integriti dan Anti Rasuah. Sekian, terima kasih.